Wih, lain macam hari ni. Macam tak pernah cakap kat depan Dia bukan apa, okey. Oh lupa kata luar. Yang berbahagia Datin Hayati binti Umar Yusof, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Tiram Buku, yang dihormati guru-guru penolong kanan, seterusnya rakan-rakan guru dan murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, minta tolong senyap. Saya dengan goyang awak cakap jadi mood lain pula. Okey, pengawas minta tolong yang cakap tu faham lah. Okey. Okey, saya diminta untuk menyampaikan ceramah. Tapi bila sebut ceramah, saya rasa kedil je saya ni. Saya memang orang kata ceramah ni kena ada tauliah kan. Jadi saya ubahlah saya lebih kepada perkongsian untuk anak-anak murid saya. Jadi saya minta kamu tolong beri tumpuan di depan sekejap. Okey? Tengok depan. Okey, saya diminta untuk bercakap tentang Al-Fadil Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Jadi saya akan berkongsi tentang tajuk yang diberi, iaitu tentang apa, tahu tak? Siapa tahu? Apa dia, Syafiq? Awal Muharram. Lagi? Syawal, awal Muharram. Itu je yang awak tahu kan? Okey, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 18 Ogos. Semua orang tahu ini 18 Ogos. Tapi itu ialah Masihi. Itu Masihi? Tahun Hijrah atau tahun Hijrah? Kalau tarikh Hijrah berapa hari ni? Berapa? Kalau tarikh Hijrah, kalau tahun Masihi sekarang bulan Ogos. Kalau Hijrah bulan berapa sekarang? Kalau Hijrah sekarang bulan berapa? Muharram. Berapa hari bulan? 20. Pandai pergi sekolah agama takkan tak tahu tarikh hari ni berapa bulan kan? Nanti petang cikgu sekolah agama suruh tulis tarikh tak tahu. Malu je jadi hari ni 20 Muharram. Apa istimewanya 20 Muharram? Apa istimewanya 20 Muharram? Siapa tahu? Apa istimewanya hari ni? Adam kata hari ni boleh tengok cerita. Lagi apa lagi istimewanya hari ni? Muharram. Kerana hari ni Muharram. Betul lah. Setiap hari bulan Muharram istimewa. Lagi apa istimewanya hari ni? Okey, Ryan. Puasa. Ryan puasa. Berapa ramai yang puasa hari ni? Itu angkat tangan je menggeliat tu. Siapa yang puasa hari ni ada? Ada ya. Tadi semua makan kan masa rehat kan? Okey, jadi dah. Okey, cukup. Hari ni istimewanya hari ni hari Khamis. Besok cuti. Tapi sebenarnya dalam bulan Muharram okey, bulan Muharram yang biasanya orang Islam kenal, yang biasanya dia ingat istimewa hanya pada satu hari, iaitu pada 1 Muharram. 1 Muharram tu apa istimewa dia? Saya dapat duduk situ lah. Apa istimewanya 1 Muharram? Ya? Wah, pandai lah Adam. Tahun baru Islam. Tahun baru, tahun Hijrah. Kalau tahun Masihi, tahun baru bulan berapa? Kalau Masihi, tahun baru bulan berapa? Januari, 1 Januari. Tapi kalau bulan Hijrah, tahun barunya ialah 1 Muharram. Tahun ni tak terasa. Sebab apa? Sebab 1 Muharram jatuh pada hari Sabtu. Memang kita cuti. Tapi kalau jatuh pada Isnin, Selasa, Rabu, Khamis kita seronok. Sebab apa? Dapat cuti tambahan. Okey?
Tapi tahun ni jatuh pada hari Sabtu sebab tu kita tak perasan. Awak perasan hari itu 1 Muharram? Ada baca doa akhir tahun? Ada? Doa awal tahun ada? Biasanya kalau 1 Muharram kita disunatkan baca doa akhir tahun dan juga doa awal tahun. Okey, tapi hari ini bukan nak cerita pasal 1 Muharram. Bukan nak cerita pasal 1 Muharram. 1 Muharram 2 minggu lepas kot ada ustaz dari Taman Peling 2 dah cerita kan tentang Ma'al Hijrah. Ingat tak? Okey, jadi hari ini cikgu nak cerita tentang 10 Muharram. Dah lepas kan? 10 Muharram. Apa yang istimewanya 10 Muharram? Mana tak yang tahu? Ada tak siapa yang tahu 10 Muharram ni? Apa special istimewanya 10 Muharram? Tahun 6, mana yang tahu tak tahun 6? Sebab siapa beritahu saya bagi ada hadiah katanya Saya. Okey, Adam, Asyik Adam. Hari Ashura. Anti climax lah Adam. Cepat sangat lah. Apa dia? Hari Ashura. Dia sikit lagi tak betul. Tak tepat tapi sikit lah sebutan je tak betul. Tapi saya rasa dia tahu. Dia alert. Okey, saya bagi kat Adam. Tanya Adam, apa yang betul? Awak Zafira. Cepat. Hari apa? Hari Ashura. Hari apa? Hari Ashura. Dengar tak hari apa? Tahniah Zahira kejap. Zahira. Okey, macam Zafira sebut dan Adam sebut, Ashura ni kan. Ashura awet mana tu? Ashura, hari Ashura. Hari Ashura ni hari apa? Hari Ahad. Hari dalam bulan Muharram iaitu hari yang ke-10. Hari ke-10 dalam bulan Muharram dipanggil hari Ashura. Apa istimewanya pada hari Ashura ni? Kerana banyak peristiwa besar yang berlaku pada 10 Muharram. Salah satunya apa dia? Yang paling terkenal, peristiwa yang paling terkenal apa dia? Yang paling popular peristiwa dia ialah peristiwa di mana Fir'aun dan tenteranya apa dia? Ditewaskan ataupun dimusnahkan dengan kuasa Allah, dengan bantuan Allah ketika mereka mengejar Nabi Musa dan pengikutnya di mana? Laut apa? Muhammad? Laut Merah. Yes, Laut Merah. Senang je nak berikan hadiah. Kejap Lagi masuk kombinasi tengok apa dia. Okey. Tepuk tangan untuk Muhammad. Okey. Itu peristiwa besar yang membawa kepada hari Ashura ini sangat istimewa di bulan Muharram. Saya tahu ramai yang tak sedar pun 10 Muharram tu. Hari apa gitu kan? Hari saya pun tak sedar Tak salah saya Isnin Isnin lepas. Apa ibadah yang sangat digalakkan dibuat pada hari Ashura tu? Apa dia? Puasa. Ada yang berpuasa pada hari Ashura itu? Bagaimana sejarah puasa ini disyariatkan, disunatkan, dibuat, digalakkan. Okey, ini cerita dia. Okey, ketika Nabi Muhammad SAW ke Madinah, okey, baginda mendapati ramai orang Yahudi di situ ketika itu menjalankan ibadah puasa. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, mengapakah kalian berpuasa? Kerana ketika itu Nabi Muhammad juga berpuasa ketika bulan Muharram. Dari Mekah pun Nabi Muhammad dah mula berpuasa di bulan Muharram. Tetapi apabila ke Madinah, Nabi Muhammad dapati kaum Yahudi juga berpuasa pada 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad bertanya, mengapakah kaum Yahudi berpuasa pada hari tersebut? Apakah jawapan kaum Yahudi? Kerana mereka meraihkan kemenangan Nabi Musa dan pengikutnya
ke atas Fir'aun dan bala tenteranya. Faham tak? Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Mengapa kaum Yahudi juga berpuasa pada waktu itu? Kerana mereka meraihkan kemenangan Nabi Musa bersama pengikutnya ke atas tentera Fir'aun yang mengejar mereka di Laut Merah tadi. Jadi orang Yahudi menzahirkan kegembiraan mereka meraihkan kemenangan itu dengan berpuasa setiap 10 Muharram. Lalu Nabi Muhammad fikir orang Islam lebih berhak pada kejayaan Nabi Musa. Kerana Nabi Musa itu juga rasul kan. Dalam agama Islam kita percaya 25 rasul dan satu-satunya ialah Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad selepas mendengar tentang itu, Nabi Muhammad pun mensyariatkan, meminta, mengarahkan sahabat-sahabat umat Islam pada waktu tersebut untuk berpuasa pada 10 Muharram. Namun begitu ada sahabat, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, kenapa kita nak berpuasa sama seperti orang Yahudi? Tapi Nabi Muhammad kata ini bukanlah satu kewajipan, tetapi ia satu sunat saja. Kalau ditinggalkan pun tidak berdosa. Tapi benda yang sunat, jika dibuat, dia punya pahalanya lebih besar. Jadi next tahun, tahun akan datang, ingatlah untuk berpuasa pada 10 Muharram. Bukan 10 Muharram saja sebenarnya sepanjang bulan Muharram. Supaya kita dapat pahala lebih lah. Faham ke tak faham ni? Selain daripada berpuasa, apa lagi kita boleh buat di 10 Muharram ini? Antaranya kita digalakkan berzikir, mengaji Al-Quran, dan satu lagi ialah memberi sedekah wang ringgit ke ataupun dalam bentuk makanan. Kita lihat di sana, apa ada tu? Bumbu lambuk. Bumbu lambuk. Itu pun sebagai simbolik lah kita beri makan pada awak. Nanti masa akan datang, kamu ada rezeki lebih, kamu sedekah pula pada orang lain. Boleh? InsyaAllah boleh. Cumanya saya nak highlight dua perkara. Kita meraihkan sesuatu hari istimewa, mesti kita dapat dua perkara lah. Yang pertama, dengar sini, ada yang bercakap, ramai yang bercakap. Itu tentang hari Ashura. Tapi yang dua benda yang saya nak cakap ni, saya harap ia lebih dekat dengan awak. Jadi saya minta semua dengar. Kita sambut apa juga acara yang istimewa, ia tidak bererti jika ia tidak memberi manfaat pada diri kita. Sekadar ingat, hari ini 1 Muharram, hari ini hari 31 Ogos, hari kemerdekaan, hari ini 10 Mei, hari jadi saya, hari ini apa lagi hari istimewa dalam dunia ni? 1 Syawal, hari raya, 1 Ramadan, puasa. Dia sedih sikit kalau puasa. 16 Mei hari apa? 16 Mei hari apa? Bukan, 16 Mei hari apa? Hari Guru, Hari Guru. Tapi sambutlah semua acara tu. Kalau tak dapat manfaat, tidak berguna. Jadi bila kita meraihkan sesuatu hari, make sure, pastikan kita mendapat manfaat dari perkara yang kita raihkan. Saya nak berkongsi, ini pandangan saya lah. Apabila kita meraihkan, contohnya hari Ashura ni, salah satunya, sepatutnya kita dapat meningkatkan kita punya takwa. Apa dia? Takwa. Apa itu takwa? Senang faham, takut pada Allah. Bila takut, kita akan taat. Faham tak? Bila kita mengenang, contohnya peristiwa Fir'aun dan bala tenteranya ditewaskan di Laut Merah, sepatutnya meningkatkan ketakwaan kita pada Allah. Ia menunjukkan kekuasaan Allah itu sangat besar. Kalau awak berani tak nak ikut saya pergi jalan kat lautan? Berani tak nak ikut saya? Lautan, berani ikut saya? Berani tak? Begitulah betapa tingginya keimanan pengikut Nabi Musa, percayanya mereka kepada kekuasaan Allah,
mereka sanggup mengikut Nabi Musa menyeberangi Lautan Merah. Lautan Merah dah, kau kolam 1 meter pun takut, kan? Kolam 1 meter pakai pelampung bukan main, kan? Ini Lautan Merah tau, berani kerana yakin pada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Patutnya bila kita mengenal peristiwa seperti ini, dia meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita nak meningkatkan ketakwaan kita? Seperti yang sedang awak buat sekarang ini, iaitu datang ke sekolah menuntut ilmu. Faham tak? Menuntut ilmu. Kenapa menuntut ilmu dikatakan akan menambahkan ketakwaan? Dengar sini. Dengar sini. Fahamkan fahamkan tujuan awak ke sekolah. Fahamkan tujuan awak ke sekolah. Kenapa kita kena menuntut ilmu? Betulkan awak punya niat. Sebab akhir-akhir ini, sejak media sosial mula berkembang, ramai orang yang jadi kaya kerana media sosial. Ramai yang kaya kerana TikTok, ramai yang kaya kerana Instagram, dan malahan ramai yang kaya kerana YouTube. Sampai ada yang kata tidak penting lagi menuntut ilmu, tak penting lagi ke sekolah, aku pun boleh jadi kaya, tak lulus SPM pun boleh kaya. Betul? Ia dah mula kedengaran. Sebab salahnya tujuan menuntut ilmu. Sebenarnya tujuan kita menuntut ilmu apa dia? Bukan sahaja nak berjaya di dunia. Itu jawapan yang biasa kita dengar. Menuntut ilmu nak berjaya. Malah nak berjaya. Kita nak berjaya di dunia dan di akhirat. Macam mana nak berjaya di akhirat? Kerana melalui ilmu kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak faham ni? Bila kita tahu satu ilmu tentang sains, contohnya belajar sains, kan? Kita tahu tentang sains, kita tahu tentang fungsi jantung. Akhirnya kita akan kembali pada wah, hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jantung kita. Faham tak? Faham tidak? Sebab itu pentingnya untuk ilmu. Bukan sains saja, semua ilmu lah. Matematik, matematik, bahasa, kerana bahasa pun datangnya daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu kagum dengan seseorang, wah hebatnya suara dia menyanyi, wah sedap, kan? Tetapi akhirnya kita patutnya kembali pada ianya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa ilmu. Sebab itulah betulkan niat awak menuntut ilmu. Sebab awak sedang buat benda yang betul. Benda tak betul, tengok cikgu bercakap kat depan, awak bercakap kat bawah. Cikgu bercakap kat depan, awak bercakap dekat belakang. Betul? Awak dah datang untuk buat benda yang betul, tapi caranya tidak betul. Jadi mulai belajar. So, kita menuntut ilmu supaya kita selamat dunia, selamat ke mana? Dekat jalan raya. Selamat di akhirat. Okey? Yang kita dilahirkan terutamanya sebagai orang Islam. Lalu kita dah nampak kan daripada peristiwa tadi, Nabi Musa menang dengan Firaun. Ia sudah membuktikan akan kebesaran Allah. Jadi bersyukurlah kita lahir-lahir sudah jadi seorang yang beragama Islam. Faham tak ni? Jadi kalau nak bersyukur ni macam mana? Cakap Alhamdulillah saja? Adakah cukup cakap Alhamdulillah saja? Dia mesti seiring dengan kelakuan kita. Bukan sekadar Alhamdulillah aku boleh pergi sekolah hari ni, tapi belajarnya tidak. Alhamdulillah aku apa lagi? Aku boleh berlari, aku boleh berjalan, aku boleh bercakap. Tapi bercakap benda yang benda yang bukan-bukan. Lepas tu saya tegur tadi, ada seorang murid saya lepas tegur. Dia suka cakap benda yang tak elok. Saya kata jangan rosakkan diri dengan cakap benda yang merosakkan diri. Okey? Faham tak ni? Okey, jadi cara kita bersyukur itu sangat penting. Okey, jadi bersyukur. Sebab tu saya nak ulang sekali lagi di sini, murid-murid dalam duku sepatutnya rasa syukurnya sangat lebih. Kenapa? Walaupun cikgu awak ni berapa belas orang je. Berapa belas orang je cikgu tetapi aktiviti sekolah masuk banyak ke tak? Banyak. Kan daripada sebelum PKP dulu. Saya suka ulang benda ni. Saya suka cakap kat kawan-kawan saya dekat luar. Saya kata kat keluarga saya tu namanya kan, kakak abang saya cakap, kenapa saya tak pindah? Saya kata saya seronok kat sekolah ni. Saya bangga pada di sekolah ini. Dan saya bersyukur pada di sekolah ini. Kerana walaupun sekolah ini kecil, tetapi semua cara kita pergi. Kebanyakannya. Faham tak? Saya bagi contoh sebelum PKP itu.
Saya pergi Kuala Speaking. Ada 3 sekolah kalau salah. Kalau bicara ramah ada 5, tetapi Kiram Duku ada. Sedangkan sekolah di Johor Bahru berpuluh. Tapi itu yang kita bukanlah bangga riak tau. Kita bersyukur. Jadi awak bila berada di sini, bersyukur tu kena lebih. Faham? Jadi hargailah cikgu-cikgu awak. Bagaimana nak hargai? Bayar RM10 sebulan. Ha? Macam mana nak hargai? Tambah hormat, betul? Hormat, jumpa cikgu, ucap Assalamualaikum cikgu. Kan? Sebenarnya kalau di Johor sepatutnya begini betul kan? Assalamualaikum cikgu. Apa nama tu? KMJ, Rektor Murid Johor. Bila jumpa cikgu, alang-alang kan? Dah lama tak cakap ni, dah 2 tahun lebih tak cakap depan murid-murid sini. Okey? Jadi lepas ni kalau jumpa cikgu dia sempat Assalamualaikum cikgu. Itu yang pertama. Hormat cikgu kita. Okey? Jangan mengganggu cikgu tu mengajar. Apabila awak mengganggu dia mengajar, masa yang sama sebenarnya awak bukan mengganggu dia saja, awak juga mengganggu awak yang lain. Salah satunya sebab saya duk fikirkan yang baik-baik. Kalau saya marah, yang mendengar bukan yang buat salah tu je, yang mendengar tu siapa? Kawan-kawan yang lain. Kesian kerana saya tengok. Bila saya nak marah, saya akan tengok muka saya lah budak-budak. Cuma tolong kawal diri awak, boleh? Cuba awak macam ni kan tenang je kan? Cikgu bercakap pun tenang. Tak ada nak marah-marah. You dengar pun selesa, betul? Jadi buat apa kita nak buat orang marah? Gembira ke? Dapat reward ke? Dapat ganjaran ke bila kita buat orang marah? Balik cerita kat mak ke? Mak hari ni cikgu marah. Seronok. Macam tu lah nak mak. Mak dulu lagi hebat tau. Cikgu kejar. Ada macam tu kan? Tak ada kan? Tu saya pelik. Kadang-kadang saya pelik. Kenapa kita mesti nak ganggu cikgu mengajar? Tak bermanfaat pun. Sebab hidup kita ni, kita sangat perlukan kaf, barah, kaf, alif, tanun. Apa dia? Hari ni saya test perkataan ni dekat tahun 6. Sampai tu sudah tak boleh yang boleh. Katan lah, katan. Tak boleh dengan katan dia. Keberkatan. Okey, keberkatan. Kalau hidup nak berjaya, mesti ada keberkatan. Kalau asyik kena marah je dengan cikgu, berkat ke? Susah kan? Kan tu juga kat rumah. Kalau asyik kena marah dengan mak ayah, nak berkat macam mana? Okey, jadi mulai bebel. Syafiq aku cakap mak bebel. Mak bebel sebab apa? Ada tak mak tengah masak bebel? Ada, mesti sebab awak lah. Ada cikgu-cikgu masuk kelas tiba membebel, ada tak? Masa-masa Syafiq ni dah pendek hitam ada? Ada kan? Ada tak marah tiba-tiba ada tak? Mesti ada pun punca. Punca dia siapa? Punca dia siapa? Puncanya diri awak sendiri. Saya percaya sekolah ini, saya punya kawan-kawan semua cikgunya, saya perhati tau, umurnya bagus-bagus, semua baik-baik. Tak ada yang orang kata apa, macam singa, tak ada lah. Dia ubah jadi singa sebab awak lah. Faham tak? Itu pun sebab keperluan. Kalau tak ada lah nak marah-marah. Faham tak? Semuanya penyayang je kita tengok. Awak tu yang kena lebih menghargai dan lebih mensyukuri. Jangan cakap mulut bersyukur di sekolah ni. Tapi dari segi kelakuan tidak pun menunjukkan dia bersyukur. Faham? Ada 2 benda yang saya minta kan? Bukan minta, ada 2 benda yang saya highlight, iaitu dengan menghayati awal Muharram, dengan menghayati hari Ashura, sepatutnya meningkatkan pertama ketakwaan kita pada Allah, yang kedua meningkatkan kesyukuran kita hidup sebagai seorang Islam. Apa semualah, syukur semua benda yang kita dapat kat dunia ni. Sebab kita ni manusia biasa yang sering kali lupa nak bersyukur, betul tak? Kau bersyukur bila? Lepas makan je kan? Alhamdulillah. Itu je lah. Tapi benda-benda lain dia tak sedar. Sebab tu kena ada hari-hari istimewa ni, baru dia sedar. 31 Ogos ni merdeka kan? 31 Ogos ni merdeka kan? Baru dia sedar, kita merdeka. Kalau tak ada ni, dia kira kita ada beberapa soalan kuis lah. Okey? Okey. Ada 2 perkara yang saya Rashid. Bersyukur. Yang kedua, marilah Ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan. Sebenarnya kita ada banyak lagi, tapi saya highlight 2 supaya senang ingat.
Dua tu perkara penting. Depan dah hilang. Permintaan pulau kanan kita naik atas.